Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor. Kembali lagi kita dalam Bicara Nasional PRN Pilihan Raya Negeri Johor yang makmur dan sejahtera ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan penceramah kita yang sangat hebat, terdiri daripada mahasiswa sendiri. Penceramah yang pertama, Saudara Akmal daripada BNYV Johor. Saudara Akmal. Terima kasih kerana menjemput saya. Penceramah yang kedua, Saudara Faik daripada UMNO Siswa Negeri Sembilan. Baik Farid, sihat Farid Alhamdulillah sihat. Dan penceramah yang ketiga, Saudara Hazmi, pemuda UMNO Negeri Sembilan. Hebat orang ni, tuan-tuan. Terima kasih Farid. Okey. Jadi tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan kepada penceramah yang hadir pada hari ini. Pada hari ini, Bicara Nasional kita akan membincangkan tentang isu-isu panas ataupun informasi-informasi terkini dan pendapat anak muda sendiri, mahasiswa ketika Pilihan Raya Negeri Johor ini. Jadi semua bersedia InsyaAllah. Kita cuba lah. InsyaAllah. Okey, hari ni kita santai je. Mungkin sebelum ni host kita Iman Nur Hizam, tapi sekarang ni Farid Wajdi dah jadi host untuk Bicara Nasional. Jadi alhamdulillah saya mengharapkan kita punya bicara hari ni menjadi santai dan bersahaja, boleh Boleh insyaAllah. Okey, jadi saya mulakanlah dengan penceramah yang pertama kita, Saudara Akmal daripada BNYV Johor ni, yang mana sangat hebat dah. Saya tengok dia memang hebat dah. Tengok-tengok dah tahu, first impression dah tahu dia hebat. Jadi saya nak tanyalah Saudara Akmal, apakah pendapat awak sebagai BNYV sendiri dalam Pilihan Raya Negeri Johor ni? Apakah pendapat awak tentang yang berlaku sekarang? Okey, terima kasih Farid atas soalan tu. Pertama sekali saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Muhammad Akmal Ali bin Syairan, merupakan mahasiswa di sebuah IPTA di Negeri Johor, merupakan pelajar sarjana sarjana muda, minta maaf. Kejuruteraan awam pada tahun sekarang ni saya last semester. InsyaAllah akan graduate pada tahun ini. Sebenarnya kalau pandangan saya sebagai anak muda dan juga mahasiswa sendiri, PRN Negeri Johor ni saya berbalik kepada apa sebenarnya yang kita nak capai at the end of the day. So saya rasakan apa tindakan yang diambil oleh Kerajaan Negeri Johor untuk membubarkan Kerajaan Negeri Johor pada bulan yang lalu adalah satu tindakan yang baik, sebab akhirnya kita nak tengok sebuah negeri yang mempunyai kestabilan politik. Because of saya anak muda yang memikirkan tentang masa depan diri saya dan negara. Di pelajar tahun akhir saya sudah tentu saya memikirkan tentang apa kerja saya lepas ni, ada tak peluang pekerjaan yang menanti saya. Dan sebenarnya Negeri Johor merupakan salah satu negeri yang saya tertarik untuk bekerja dan menyumbang jasa untuk meningkatkan ekonomi Negeri Johor, kerana satu, demografinya berdekatan dengan Singapura, dan saya percaya dari segi pertaniannya, teknologi pertaniannya, Negeri Johor akan menjadi sebuah negeri yang maju ke hadapan, dan kestabilan politik adalah benda yang paling penting untuk kita capai satu persatu benda yang kita nak di masa hadapan. Itu pandangan saya lah tentang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa. Betul Saudara Akmal, saya sangat setuju tentang pertanian yang ada di negara Johor ni, Negeri Johor, sorry tuan-tuan Negeri Johor ni merupakan, kalau boleh katakan, Felda di negeri Johor merupakan Felda yang kedua terbesar di Malaysia. Betul. Kita, di negara kita. Jadi permodenan dan pertanian kita ni merupakan satu perkara yang main fokus lah bagi Barisan Nasional, kerana boleh katakan Felda merupakan lubuk emas bagi negara sebenarnya. Sebab Felda ni merata-rata setiap negeri ada. Betul. Hanya satu di dunia. Salah apa? Hanya satu di dunia. Hanya satu di dunia. Betul. Ada benarnya di situ. Tak banyak negara yang ada buka sama macam Felda ni, hanya di negara Malaysia sahaja. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia memang patut berbangga dengan inisiatif daripada Barisan Nasional sendiri yang mengadakan Felda pada tahun 19 dahulu. Jadi beralih kepada penceramah kita yang kedua, Saudara Faik. Apakah pendapat awak tentang Pilihan Raya Negeri ni? Pandangan awak sebagai mahasiswa. Persilakan. Baik, pertama sekali saya perkenalkan diri saya merupakan pelajar mahasiswa di Universiti Awam dan mengambil ijazah sarjana muda sekarang ini. Baik, sebagai siswa anak muda mengenai Pilihan Raya Negeri kan, dia orang kata Pilihan Raya Negeri hari ini dibubarkan sebab Dato' Asni gila kuasa. Dia katakan kerajaan yang dah ada sudah stabil kan, tapi itu semua orang kata itu stigma yang nak memburukkan pemimpin kita kan. Tapi sebenarnya nak bagi tahu dekat anak-anak muda kat luar sana, terbubarnya kerajaan hari ini disebabkan ketidakstabilan politik yang berada di Johor. Sebab apa? Kenapa pentingnya kestabilan? Bila satu adun yang meninggal pada Disember yang lepas, dia menyukarkan orang kata first past the post tu. Kan kita menggunakan sistem first past the post.
Jadi bila menyebabkan kerajaan tu 27, 28, bila ada adun yang tidak datang, tak hadir, macam mana nak undi majoriti tu kan? Betul. Betul. Kita tengok macam dalam belanjawan baru ni. Belanjawan baru ni disebabkan satu adun yang tak datang menyebabkan speaker terpaksa dia sendiri yang buat keputusan. Mana yang dia nak sokong kan? Itu yang kita tak nak. Kestabilan politik pada hari ini perlu supaya dasar dan polisi itu dapat dijalankan dengan baik. Betul. Saya sangat setuju. Sebenarnya pilihan raya negeri Johor ni betul apa saudara Faiz kata. Ianya bukan kerana kerajaan Johor ini tidak stabil, tetapi bukan kerajaan Barisan Nasional ini tidak berani menghadapi pihak pembangkang. Tapi sebenarnya kami terlalu berani. Betul? Sebab Barisan itu kita Nasional- pulangkan balik mandat ke rakyat. Betul. Biar rakyat Betul. sendiri pilih. Biar rakyat yang memilih, kerana betul lah Barisan Nasional sangat berani dalam menghadapi pilihan raya negeri ini. Kalau kita tengok percentage pun memang berpihak kepada kita, alhamdulillah. 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 InsyaAllah. Walaupun InsyaAllah. banyak fitnah-fitnah ataupun isu-isu anasir-anasir negatif yang telah dibuat. Walaupun pada hari pertama pun dah ada orang lekat bendera dan sebagainya. Lekat bendera di command center Barisan Nasional dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Barisan Nasional sangat bersedia dalam menghadapi pilihan raya negeri ini kerana kami tahu rakyat memilih Barisan Nasional untuk pilihan raya negeri ini. Pada mana yang tengok tu jangan lupa like and share kita punya bicara nasional pada kali ini. Okey, saya beralih kepada saudara Hazmi sebagai pemuda UMNO Negeri Sembilan. Hebat orangnya. Tengok baju pun saya jealous. Biasa-biasa je saudara Farid. Baju saya tak ada lagi baju tu. Okey, Hazmi Okey. silakan. Pandangan saya. Saya sendiri seorang mahasiswa. Betul. Kenapa saya berminat dengan PRN Johor ni, kenapa dibubarkan, kenapa kena buat balik undian kan? Sebab yang diutarakan oleh saudara Faid tadi, kestabilan politik. Kalau kita tengok konteks kestabilan politik, kalau stabilnya politik sesebuah negara akan menjamin meraih investor dari luar. Betul. Betul, setuju. So, bagi saya, kalau negara tu tak stabil politiknya, dalaman dah tunggang langgang. Kan, seperti kita tengok sebelum ni kan, ada kes lompat-lompat. Betul. Betul. Benda terjadi, saya cakap benda yang betul, okey? So, saya sebagai anak muda, saya tak nak tengok benda tu berlaku. Dan saya rasa pilihan raya negeri ini sangatlah bagus kerana kalau kita tengok Barisan Nasional menang, kita ambil contoh 60 tahun sebelum ni memerintah. Stabil, aman, semua rakyat okey. Buktinya 60 tahun. Bukannya satu tempoh yang pendek, malah satu tempoh yang lama. Panjangnya tu. So saya berpendirian PRN ni sangat penting dan saya yakin ia dapat membantu menstabilkan politik di negara kita. Memberi mandat kepada rakyat. Ya, memberi untuk mandat memilih sendiri. kerajaan. Itu bukan gila Bantu. kuasa. Tak, kita tak gila kuasa. Tak Kita gila kuasa tu. tak gila kuasa. Kita Okey, saya nak tanya pendapat macam mana pula kalau dengan parti politik yang lain, contoh macam PKR Muda, PSM dan sebagainya, mereka menggunakan logo sendiri untuk tidak menggunakan logo Pakatan Harapan untuk PRN kali ini. Apa pendapat kalian sebagai mahasiswa lah? Kalau saya berpendapat tindakan mereka tu adalah tindakan yang bagi saya beranilah bagi saya, and I do applause them untuk apa yang mereka lakukan kerana berdiri atas kaki sendiri. Tapi at the end of the day, adakah dengan menggunakan logo parti sendiri itu akhirnya lain daripada pucukkan pimpinan di atas, ataupun adakah sekadar boneka yang we might win this because of muda. I'm not saying tak bagusnya nak guna parti sendiri, tapi it's good that you want to stand alone, but kalau sama je macam orang lain ataupun your ayahanda bonda di atas sana, so it's the same. What's the new, what's changes that you make? So bagi saya terima kasih kerana nak berdiri atas kaki sendiri, tapi to be reminded that kalau sama je macam yang lama, there's no new changes pun. So what's the tak perlu point? pun rasanya. yes. Pada saya pula, mereka menggelarkan diri Pakatan Harapan kan, but they ain't selling us harapan. Jadi bila dia tak nak guna logo Pakatan Harapan, it's good lah. Sebab selama ni pun dia orang tak jualkan pada kita harapan pun. Dan itu pun dah membuktikan dia orang ni semua Janji berpecah. palsu. Janji palsu. Dia orang dah buktikan yang dia orang ni berpecah. Tengok kita barisan kan, daripada dulu sampai sekarang kita kekal dengan rakan-rakan komponen kita. Betul. Tak ada nak tikam belakang. Sebab apa? Sebab Barisan Nasional ni ideologi. Kita lahir parti disebabkan ideologi. Kita bukan tertubuhnya parti disebabkan personality. Kita tak boleh deny ni. Tertubuhnya PKR disebab apa? Sebab peribadi. Tertubuhnya
bersatu sebab apa? Sebab peribadi. Hanya parti apa sahaja yang ada ketika ini yang berdiri disebabkan ideologi. Betul. Kan? Kan? Saya setuju. Sangat setuju dengan saudara Jadi saya. adakah kalian bersependapat dengan saya kalau sebenarnya menggunakan logo sendiri ini untuk memecahkan belah undi orang Melayu sendiri, majoriti dalam Johor ni, yang mana boleh saya katakan Johor ini adalah tempat kelahirannya Melayu. Betul. Tempat kelahirannya Melayu. Jadi bila Melayu itu juga adalah Islam. Islam itu adalah Melayu. Johor ni tempat kelahiran Melayu. Jika jatuhnya Johor, jatuhnya Melayu dan Islam. jadi adakah sebenarnya formula yang saya pakai ni sebenarnya diorang nak pecah undi je sebenarnya. Betul. Saya berpendapat sebegitu. Saya setuju dengan yang mana berdirinya mereka atas kaki sendiri ni akhirnya akan memecahkan undi orang kita sendiri, orang Melayu dan orang Islam sendiri. Cuma apa yang ingin saya sampaikan kepada anak muda khususnya, sebab di negeri Johor sendiri kita mempunyai seramai dalam 750 pengundi baru. Tak kiralah usia 18 tahun ke atas ke 21 tahun ke atas yang baru berdaftar secara automatik. Apa yang saya ingin sampaikan adalah di sini saya ingin tekankan bahawa perjuangan Barisan Nasional ini bukan setakat perjuangan parti politik saja, ia adalah perjuangan bangsa dan agama juga. Betul. Kerana di negara kita ni kita tahu agama persekutuannya adalah agama Islam. Jadi itulah yang perlu kita jaga. Dan apa yang saya nak sampaikan kepada muda di luar sana adalah ingatlah balik kepada jasa Barisan Nasional yang membantu nenda ataupun saya boleh kata atuk nenek saya mampu hidup atau sara hidup dengan kerajaan Barisan Nasional, seterusnya membesarkan ibu bapa saya sehingga apa yang mereka ada sekarang, dan seterusnya saya. Betul. Kalau betul Barisan Nasional itu salah, kenapa anda tak step forward, come into the system and let orang muda menyampaikan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Instead of you guys dekat rumah saying a lot of unnecessary things, sampaikan benda-benda tak betul, why not you come into the system, join us, and kita dapat tahu sebenarnya kalau rasa benda tu salah, okey, kita sampaikan dengan betul. Kerana akhir sekali janganlah pilih parti tersebut ataupun kita nak cancel out calon yang bertanding tu atau orang yang kita tak suka, janganlah salahkan parti itu pula. Kerana perjuangan parti itu adalah perjuangan bersama, tapi individu tu yang patut kita salahkan, bukannya parti tersebut. Betul, saya sangat setuju dengan kehancuran yang telah diberikan, telah ditinggalkan oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, yang mana memerintah negara kita ni lebih daripada 2 tahun juga, daripada 22 bulan dan sebagainya. Banyak kesan-kesan yang telah ditinggalkan. Jadi sebagai anak muda lah kan, kita lihat perkara ni mereka sudah memecah belahkan sistem kerajaan kita, kita punya ekonomi, FDI kita pun menurun dan sebagainya. Betul. Jadi apa pendapat kalian tentang isu-isu yang mana selalu dimomokkan kritical PRN? Ada ke nak share apa-apa isu untuk dibahaskan? Isu common Isu apa tu? di social media. Wah, social media. Biasalah orang muda. Kita zaman kita social media lah kan. Betul lah. Betul Twitter. Kalau kita tengok Twitter, heboh dengan isu corruption. Betul, setuju. Semua ada Twitter kan? Betul. Nampak? Bukan Twitter saja, Facebook, Instagram semua pasal isu corruption. Dan bagi saya, benda corruption ni memanglah salah kan? Tapi kita tengok kenapa corruption tu dibangkitkan di pilihan raya negeri Johor. Yang disalahkan orang lain, orang tu tak bertanding pun. Betul. Ada pendapat Saudara Faik tentang isu tu? Saudara Faik tu diorang menggunakan kluster mahkamah. Yes, Kluster bagi mahkamah yang mana tak bertanding langsung. tak bertanding langsung dan tak ada kaitan kenapa isu tu perlu dibangkitkan. Apa Betul. pendapat Faik tentang perkara ni? Saya tengok benda ni diorang ketandusan isu lah sebenarnya. Ketandusan. Diorang ketandusan isu. Sebab bila kita tengok dalam satu tandan pisang, Tak tak semua semuanya. tak makan. Betul. Ada yang elok dia kan. Macam diorang nak attack kluster mahkamah, kita kena ingat rakyat kat luar sana pun kena sedar. Pemimpin hari ni, Perdana Menteri kita daripada UMNO. Tapi ada kita dengar kes orang-orang UMNO ni gugur. Tak ada. Diteruskan macam biasa. Terus macam biasa. Jadi itu biar mahkamah undang-undang negara kita selesaikan. Betul. Yang kita yang ada sekarang ni just buat kerja kita. Kita terus jalan, orang kata jalan tegak. Jalan tegak. Jalan tegak. Jalan tegak. Jalan tegak. Kan? Itu yang saya maksudkan tadi dengan if you want to cancel out the person, tak perlu nak libatkan parti. So Yes. be reminded that sebenarnya dalam parti mana pun ada je individu-individu yang corrupt. Saya boleh, betul. I don't want to mention name, you know yourself. Cuma
kalau kita nak cancel orang tu just that person only lah. Tak Betul. perlu nak aim Tak perlu kepada empati. parti itu sendiri. Betul, saya setuju. Saya tertarik dengan isu yang dalam kluster mahkamah daripada Barisan Nasional ataupun UMNO khususnya. Kami Barisan Nasional tidak sedaya upaya untuk menutup kes mahkamah mereka. Kami tidak menghalang netizen-netizen untuk membincangkan berhujah tentang kluster mahkamah ni. Betul. Melainkan, ingat tak kes Tony Thomas menjadi kita punya peguam negara? Peguam negara. Berapa banyak kes yang telah digugurkan? Betul. Lebih 10 kes daripada pihak pembangkang telah Termasuk digugurkan. pemimpin besar DAP ke? Betul. Oh, betul. Kes Lim Guang Eng, kes bermacam-macam pemimpin DAP, pemimpin daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional yang digugurkan. Yang mana sampai sekarang kes itu daripada Barisan Nasional tidak pun kami menggunakan stigma kluster mahkamah, kluster Tony Thomas ke apa ke dan sebagainya. Walaupun kita tahu kes itu digugurkan kerana mereka menjadi kerajaan. Kes Trowong. Di manakah Trowong Pulau Pinang? Sudah lesap ke tuan-tuan? Kan? Jadi Sedang kes- mencari. sedang mencari. Dan bila saya tertarik tahu bila baru-baru ni Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan tentang beliaulah yang mana individu yang menyokong projek-projek contohnya projek kereta api laju HSCR. Beliau jugalah orang yang menekan untuk mengeluarkan KWSP dan sebagainya. Jadi yang mana kalau secara faktanya beliau ialah orang yang menolak sebenarnya. Orang yang mengatakan okey, patut projek itu digagalkan, patut projek itu diberhentikan. Sedangkan sekarang untuk menarik hati rakyat Johor, dia mengatakan dialah orang yang mana dulu kata tak payah gagalkan. Jadi apa pendapat korang dengan pemimpin yang suka U-turn statement macam ni? Saya selalu gelarkan abah kita ni abah U-turn. Abah U-turn. Abah U-turn. Kalau dia dah U-turn banyak sangat, dia dah drift lah kat situ. Okey, jadi apa pendapat korang dengan pemimpin yang macam ni? Sebab kalau kita tahu Tuan Ajak saya nak tambah sikit kan. Boleh, silakan. Dia bahang. Tengah panas kan? Tengah panas, tengah Sebab seronok. dia suka sangat U-turn dan suka inilah menyalahkan Barisan Nasional dalam setiap apa saja. Contoh bukan saja Tan Sri Muhyiddin Yassin, Dr. Mahathir, pemimpin pejuang juga menunjukkan sikap yang sama. Daripada zaman dahulu lagi, kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam negara kita disalahkan kepada orang lain, ditransferkan kepada orang lain. Walaupun saham Proton jatuh pun dia menyalahkan orang Malaysia ni tak patriotik. Pelik tak? Kan? Rakyat Malaysia banyak yang disalahkan. Jadi apa pendapat kalian dengan pemimpin kita yang suka U-turn ni lah? Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Kalau saya tentang pemimpin-pemimpin U-turn ni sebenarnya saya nak tanya balik, adakah dia sedar bahawa keputusan-keputusan yang mereka buat sedikit sebenarnya memberi impak kepada ekonomi negara ataupun keuangan negara itu sendirilah. Kalau mereka sedar, saya rasa mereka takkan membuat keputusan yang begitu. Cuma apa yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa contohnya pembatalan projek-projek mega di Malaysia, apa sebenarnya impak dia kepada negara kita? Pertamanya, apabila projek itu telah dijalankan dalam fasa pembangunan dan untuk menyiapkan projek tersebut, apabila kita batalkan in midway ataupun di pertengahan jalan, sebenarnya it cost a lot more untuk kita rebuild ataupun kita nak demolish. Sebenarnya jadi apa yang saya boleh harapkan daripada mana-mana pemimpin ataupun orang yang mendengar ini ataupun policy maker, kita sepatutnya melihat kepada negara-negara yang membangun, sebagai contoh Singapura, Australia yang menggunakan satu polisi di mana kalau apa jua yang berlaku kepada government atau kerajaan mereka yang memimpin, projek pembangunan negara ataupun projek untuk memajukan negara itu takkan terganggu lah, kerana bajet tu memang specifically untuk perkara tersebut. Kerana bila saya tengok di Malaysia ni, tak kisahlah kerajaan mana pun yang memimpin, dia ada power untuk stop ataupun continue apa yang mereka buat. Adakah di Malaysia ni kita nak fokuskan kepada kerajaan yang nak balas dendam towards each other? Bagi saya, kalau kita nak ukur negara maju, ada dua indikator yang penting. Yang pertamanya infrastruktur negara. Yang kedua adalah pendidikan. Jadi kita yang pertama ni pun kita masih lagging, kita masih tak tercapai. Jadi kita nak sibuk nak U-turn dan nak buat balik. The cost to rebuild ataupun nak sambung, nak cari tender, nak cari consultant. Because there's one engineer daripada Singapura berkata, dia bekerja dalam satu projek mega iaitu MRT3. Dia bertanya kepada saya tentang satu masalah, kenapa sebenarnya dahulu MRT3 ni diberhentikan. Dan bila saya kata dia diberhentikan kerana the changes of government. And dia tanya, why is that so? Kenapa boleh jadi macam tu? Dan orang tersebut merupakan kelahiran dari United Kingdom. Jadi saya cakap, bila saya explain, dia still tak faham. Dia kata, kenapa when there's changes in government, kena stop benda-benda yang bagus ni. So
in that case, saya tak mampu nak berkata kerana that's the system of Malaysia itself. Jadi, to all policy makers, let's change the policy so that Betul. pembangunan di negara kita ni dapat terus majulah. Kita nak jadi satu negara yang bersaing dengan Indonesia, dengan Singapura sendiri. Mereka jauh lebih ke hadapan. Jadi, stop making useless decisions and look towards kata nak menaikkan negara ataupun Betul, sama-sama kita membangunkan want to negara. be a better Malaysia kan. Betul? Kadang-kadang mereka sanggup menggadaikan negara sendiri untuk janji-janji palsu mereka untuk memenangi hati rakyat. Kalau untuk pengetahuan korang semua, projek kereta api laju ni lah, kat Johor ni, tahu tak kita kena bayar berapa juta dekat Singapura? 320 juta saja tau. Untuk bayar ganti rugi kita berhentikan projek ni. Itu bukan belum projek lain lagi, projek MRT 3, projek pernah ada dulu nak berhentikan projek pembinaan PNB dan sebagainya. Betul. Tapi alhamdulillah lah Masih bina dia juga menara tu kan. PNB, 118. Teraza Exchange dan sebagainya. Ini adalah salah satu dengki daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional kepada Kerajaan Barisan Nasional yang dahulu. Kerana apa tuan-tuan? Cemburu kerana mereka tak nak rakyat tengok. Contoh TRX pada kali ini. Tengok TRX sekarang dah naik tinggi. Betul? Sebabkan ada doktrinnya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional kepada rakyat Malaysia, diorang akan lihat macam TRX ni merupakan satu monumen hutang negara. Betul. Sebab ianya terkait dengan 1MDB dan 1MDB sebagainya. dan sebagainya. Betul. Orang kata bila tengok TRX ni ternampak RM100 RM. RM100. Ternampak macam duit dah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itu adalah salah satu doktrin daripada pihak pembangkang yang mana mereka sanggup menggadaikan projek-projek mega yang mana plan perancangan negara kita, saya rasa kalau tiadanya mereka di Malaysia ni, dah jadi kaya dah Malaysia ni sekarang. Dah jadi kaya dah sangat. Betul? Tu saya tertarik sebab dalam salah satu ikhtiar, 5 ikhtiar daripada Barisan Nasional adalah kata saya kerajaan berintegriti. Jadi saya mengharapkan Barisan Nasional terus berpegang kepada kerajaan berintegriti kerana akhirnya integrity equals to efficiency. Betul. Jadi kita efficiency will equal to optimum resources management dan perkara-perkara lain. Jadi saya rasa satu ikhtiar yang baik daripada Barisan Nasional untuk mengelakkan adalah pemimpin-pemimpin yang suka U-turn dan sebagainya, and I hope to all calon ataupun seterusnya bakal wakil rakyat nanti untuk peganglah benda itu betul-betul, dan sebab anda mungkin akan dapat mandat, bukan mungkin, anda akan mendapat mandat daripada rakyat. Betul. Ataupun negeri penduduk negeri Johor sendiri. Jadi saya harap teruslah berpegang kepada ikhtiar tersebut. Apa pula pendapat saudara Razmi tentang pemimpin kita yang suka U-turn? Dulu cakap A, sekarang cakap B. Bagi saya tiada integriti, Tiada integriti. tak telus. Kalau kita cakap A, kita buat A. Janganlah kita A, B, betul pergi C pula. Kenapa macam tu kan? Kita dalam nak jadi seorang pemimpin ataupun khalifah ni, kita kena ada integriti, telus, amanah. Mana benda baik kita follow. Orang kata apa? Benda elok kita teruskan. Benda yang nampak jahat kita tegur, kita bantu sama-sama. Itulah. Kita ni kadang-kadang lebih gemar menengok sahaja dan menilai, tapi tak berani pun nak buat. Betul. Betul. Banyak janji-janji yang Banyak dijanjikan. janji, kata-kata manis saja Janji di mulut. 100 hari, ingat tak janji 100 Janji 100 hari. 100 hari, Saya betul. menunggu sebenarnya 1 hari tu. Saya tengok je kalender. Dah- Ada peningkatan langsung. Pernah dengar tak? Hari ni kita menang, esok Minyak turun. turun. Minyak Itulah yang paling apa orang kata janji coklat manis. Janji Tapi manis manisnya saja. Coklatnya sudah habis hari luput tuan-tuan. Sudah Betul, busuk. they want to be called harapan but they ain't selling us harapan. Yes. Panas. Anak muda sekarang ni dah pandai nak berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Ya, Kita ni betul. ada ramai orang kata, netizen kata anak muda sekarang ni kuat jilat lah, Oh. didoktrin lah dan sebagainya. Tuan-tuan, apa anak muda sekarang ni lah yang penentu masa hadapan kalian. Betul. Anak muda dalam Johor ni saja 750,000 anak muda baru untuk mengundi. 750,000 itu adalah satu amount yang banyak tau. Sangat banyak. Kalau you buat PRU 750,000 tu, kalau Datuk Seri tengok dia pun dia terkejut. Kalau Perdana Menteri tengok pun dia terkejut. Sebab 750,000 tu memang besar. Dan saya yakin Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dekat Johor, mereka memang tahu mereka tak boleh nak ambil hati anak muda untuk join dorang. Lagi-lagi pejuang dan sebagainya. Kerana mereka ada perpecahan dalam muda dan sebagainya. Walaupun saya tahu dan saya yakin anak muda pun tolak muda. Betul. Tak. They want to be called muda. Tapi calon termuda daripada barisan. Betul. Macam mana tu? Orang kata apa, partinya muda, politiknya tua. Boleh. Ya, betul. Itu saya pernah buat video pasal tu, politik tua. Boleh tengok nanti macam mana.
apa macam saya cakap tadi bila diorang dah tahu diorang tak boleh nak ambil anak muda, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dia dah tahu dah anak muda ni dah tak ke arah diorang. So apa yang diorang buat? Diorang naikkan isu Felda. Ya. Sebab itulah isu Felda hari-hari di newspaper. Kalau you guys boleh tengok di proksi-proksi mereka, newspapernya akan berpihak kepada mereka lah. Maksudnya Pakatan Harapan menyayangi Felda dan sebagainya. Sedangkan banyak projek Felda yang tak diteruskan pada 2018-2019 pada tahun Pakatan Harapan. Jadi isu-isu macam ni lah yang sebenarnya dimainkan oleh mereka. Ada yang nak bahas ke isu Felda? Kalau Felda ni, one thing yang saya tertarik adalah sebab mereka adalah salah satu penyumbang kepada ekonomi negeri Johor tu sendiri. Betul. Hazanahnya dah tertanam, dah terbentang, tapi tak dijaga dengan baik. That's what we call resources management, where kita tak jaga resources kita dengan baik, where benda tu keep growing tapi tak ada orang nak maintenance, tak ada orang nak jaga. That's why saya rasa negeri Johor akan memangkin kepada pertanian negara kita sebenarnya. Jadi apabila projek-projek mereka tu tak berjalan, sebenarnya saya rasa it's a waste of resources. Betul. Dan you tak menjaga hati orang Felda yang sebenarnya membangun dan menjaga kawasan-kawasan tersebut. So bagi saya benda tu at the end of the day akan menjadikan satu rasa dalam hati untuk tidak menyokong lah at the end of the day. Saya rasa stop wasting your time and saying a lot of things that you have done, but actually you need to prove it lah apa sebenarnya you tengah buat dan you dah selesaikan. Betul. Macam mana Felda negeri Johor ni boleh jadi Felda terbesar, kedua terbesar di Malaysia kerana Barisan Nasional mengutamakan Felda di negeri Johor. Itu jawapan dia. Kenapa Felda ini boleh menjadikan kata 1/3 lah orang kata. Dalam negeri Johor ni 1/3 ni adalah Felda. Dan kerana apa? Sebab Barisan Nasional menyayangi orang Johor, menyayangi Felda. Felda merupakan keutamaan Barisan Nasional. Sebab itulah dalam ikhtiar kedua kebajikan Kesejahteraan masyarakat, rakyat. kesejahteraan masyarakat, adanya satu page tu dikhususkan untuk Felda. Betul. Dan salah satu poin yang saya suka untuk anak muda macam kita ni ialah meminimumkan penghijrahan anak muda Felda ke luar bandar dengan menyediakan peluang pekerjaan di dalam Felda dan sekitarnya. Maksudnya nanti anak muda Felda dah tak perlu nak risau nak pergi Kuala Lumpur, pergi Desaru, nak pergi Angsana nak kerja, tak payah. Tak Duduk perlu dah. dalam Felda dah boleh cari kerja, dah boleh jadi orang yang berjaya. Dah boleh survive. Sebab sekarang ni kalau mengikut statistik memang anak muda Felda ni memang diorang akan keluar Ke bandar. ke bandar kerana kita risau mereka tidak meneruskan Betul. mewarisi harta ibu bapa mereka, peneroka Felda yang dulu daripada nenek moyang mereka lagi yang mengusahakan tanah dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya nak menunjukkan yang bahawa Barisan Nasional ni menyayangi Felda ini. Jadi berkenaan tentang isu-isu lain, dari Faiz ni ada apa-apa isu-isu yang Faiz rasa macam nak penonton kita dengar ni. Pada penonton boleh like dan share kita punya bicara nasional ni. Dipersilakan Faiz. Saya tertarik tadi dengan yang muda tadi kan. Yang muda tadi, saya tertarik yang muda tadi sebab saya perhati dekat ada salah seorang calon kat parti belah sana tu. Dia pernah menjadi panel sebagai untuk ratifikasi ISET dan Statut Rome. Wow. Kan? Okey. Jadi Isu ni. kenapa isu ni kita kena bangkitkan balik? Sebab kita, yes, we can deny. Bila kita hidup dekat Malaysia ni, kita tak boleh deny bahawa we living in a state of denial. Bahawa ada gerakan yang nak mangsuhkan raja. Bahawa ada gerakan yang nak change our system daripada tukar kepada republik, negara republik. Kita boleh deny sebab we are stay living in state of denial. Okay? Yes. Jadi bila saya tengok orang-orang macam ni menjadi calon kepada parti belah sana, dia mengencam dia sebab dulu kita orang kata 9 Mei 2018 tu dah menjadi orang kata lakar sejarah. Kononnya harapan baru buat Malaysia kan. Tapi tukar memansuhkan apa yang selama ni kita amalkan dengan raja berperlembagaan bukan menunjukkan itu Malaysia baru. Tidak. Itu lebih kepada melahirkan masyarakat yang rebel, masyarakat yang mau tentang semua benda kan. Jadi bila saya tengok orang macam ni diperketengahkan oleh orang dekat muda sana kan. Cukup-cukuplah dulu 22 bulan agama kita jadi punching bag kan. Cukup-cukuplah bahasa kita dijadikan sebagai
bahan jenaka buat mereka. Betul. Kan? Bahan Jadi, lawak. bahan Walaupun lawak. Betul. pada ketika itu juga bendera kita diterbalikkan. Betul, sewenang-wenangnya. disengaja kan? Sangat memalukan. Disengaja kan? Jadi bila saya tengok orang macam ni, oh, tak boleh. Tak boleh. So kita sebagai anak muda perlu ke depan untuk tak nak orang macam ni ada. Betul. Kan? Parti mana lagi yang memperjuangkan agama, bangsa dan mempertahankan raja-raja? Semestinya Barisan Nasional. Betul. Kan? Itu bila saya tengok orang macam tu bertanding, saya takut lah. Sebab Yes. 22 bulan tu dah perit dah. Betul. Kan? Kita dah tak nak lagi dah. Saya juga melihat Adun Tenang tu Dun Tenang tu daripada Parti Muda yang mana mereka beliau merupakan salah seorang daripada panelis untuk Forum Statehood Rome pada 2019 di Universiti Malaya. Betul. Siapa nama Dun tu? Lim Winjet. Lim N05 Winjet. tak silap. Yes, N05 Dun Tenang Dun Tenang. Dun Tenang. Saya sebagai anak muda, saya sebagai lepasan mahasiswa sains politik. Kita kalau saya punya kawan-kawan ni semua ni, kita orang belajar politik, kita orang belajar political games, philosophy in politics, art in politics dan sebagainya. Jadi kami lihat perkara itu sebagai salah satu perkara yang membodohkan diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya lah. Tapi saya risau dengan sahabat-sahabat saya yang belajar engineering, yang belajar art and design, yang belajar IT. Mereka ni kadang-kadang mereka tidak belajar seperti mana yang kami jurusan sains politik ini belajar. Betul. Dan mereka melihat perkara itu, kadang-kadang perkara itu perlu. Kadang-kadang perkara itu logik juga. Tapi kalau kita mendalami sains politik, ianya merupakan political games yang mana menjanjikan janji-janji manis untuk kalau secara realitinya di Malaysia ni untuk merepublikkan negara Malaysia yang berdaulat, yang tercinta ini, untuk menghapuskan institusi beraja ini. Jadi saya rasa kita pun dah berada di penghujung rancangan kita untuk bicara nasional. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Akmal, saudara Faik dan saudara Hazmi. Bagi saya mereka ini merupakan pemuda yang sangat hebat. Kalau penonton di luar sana kalau jumpa mereka ni, tolong respect, kerana bagi saya ilmu yang mereka ada itu melebihi daripada apa yang sebenarnya mereka cakapkan sebentar tadi. Saya tak sampai 1% pun apa yang ilmu mereka cakap sebentar tadi. Banyak lagi nak luahkan, tapi disebabkan kesuntukan masa, kita terpaksa menggulung pentas nasional ini bagi memberi ruang kepada forum-forum yang lain daripada Barisan Nasional Coms, BN Coms. Jadi boleh saya gulung Boleh. Alhamdulillah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Johor yang makmur dan sejahtera. Jangan lupa turun pada 12 Mac dan jangan lupa pangkah Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor.